Boleh mula Syed? Okey Ustaz, alhamdulillah sudah recording dah, FB live pun sudah. Okey Ustaz, dipersilakan kita mulakan majlis ilmu kita ni. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'da. Masih Kak Syida, Kak Ainun, Kak Tengku Izyan, Kak Khamisah, Kak Nina Zaleha, Kak Nurazah, Kak Sarah, Kak Akhir Riyatul, dan ada Kak Linda Abbas juga ni. Kak Linda Abbas pun ada ni, dan ramai lagi lah, Kak Zaitun, Kak Nuran, Syahira, ada Sofam ya. Ada Amir Hakim. Baik, insyaAllah hari ini kita masuk kisah yang ke-8 daripada susunan ataupun himpunan 51 kisah yang kita namakan 51 kisah sahih daripada kisah gaib dan kisah daripada hadis sahih, gaib dan ajaib, ataupun karya asalnya daripada Profesor Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar yang bertajuk Qisasul Ghaib fi Sahihil Hadis An-Nabawi. Ramailah juga asatizah yang guna kitab ni, antaranya masih lagi dibaca dan diulang-ulang oleh Profesor Dr. Muhammad Rozaimi Ramli di beberapa tempat ya. Dan kita konsistenlah. Saya sebagaimana dari awal, kita bukan mengajar ke syarah ke, tapi lebih kepada membaca bersama-sama lah apa yang ada dalam buku yang sudah diringkaskan. Dan versi terbaru ini kita mendapat sentuhan daripada Syekhuna Falidatul Syekh Datuk Dr. Abdul Basit Abdul Rahman Hafizahullah. Buku dah siap dikilang tapi belum sampai ke penerbit. Rupa-rupanya gambar siap tu gambar dikilang, bukannya gambar di penerbit. Saya faham gambar itu gambar di penerbit. Dia orang pun kata sebenarnya tak sampai lagi. Geram pula ya. Semoga minggu depan boleh settle lah. Minggu ni settle. Minggu depan semua dah ada buku lah ya, insyaAllah. Baik. Dr. Basit pun minta 2 bundle, tak boleh nak hantar. Dia pun nak promo dah seumpamanya pun tak dapat juga. Baik, kita masuk kisah ke-8. Kalau kita recap balik kisah berkaitan dengan khuludun fala maut, keadaan ahli syurga dan ahli neraka yang masing-masing melihat kabshin amlah. Apa dia? Kabshin amlah ni apa dia? Kibas yang berbelang hitam putih disembelih. Kemudian kita pergi kepada kisah bagaimana dalam syurga dan neraka mereka dipanggil ataupun diseru, fayuna di munadin, diseru itu dah seumpamanya. Baik. Jadi pada hari ini insya-Allah kisah yang ke-8, tajuk yang diberikan inni faratukum 'alal haud. Aku menunggumu di telaga. Al-haud dalam bahasa Arab adalah telaga. Apa yang dimaksudkan dengan telaga di sini? Apa kaitan telaga ni dengan hari akhirat? Itu pun satu isu juga. Ini cerita yang menarik dan riwayat ini cukup banyak, sampai 70 riwayat berkaitan dengan Al-Haud, telaga Nabi ni. Dan lagi kita akidah memang dimasukkan, contohnya akidah Tahawiyah. Ada perbincangan berkaitan dengan kewajipan keimanan terhadap Al-Haud, iaitu telaga ni. Baik. Sama-sama kita baca hadis ni. An Sahli bin Sa'din, iaitu Sahal bin Sa'id As-Sa'idi. An Sahli bin Sa'din qala an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni faratukum 'alal haud. Man marra alayya shariba wa man shariba lam yazma abada. La yaridanna alayya aqwamun a'rifuhum wa ya'rifuni thumma yuhalu baini wa bainakum. Itu bahagian pertama. Kita potong di situ ya untuk memudahkan pembacaan. Kalau panjang-panjang nanti tertinggal.
Baik, dalam masa sama kita juga boleh meningkatkan vocabulary kita dalam bahasa Arab lah. Bila kita tengok inni faratukum alal haud, sesungguhnya aku faratukum, farat menunggukum kamu alal haud, di sisi, ataupun ala ni terjemahan literal atas, tapi keadaan di sini adalah di sisi lah ataupun berdekatan dengan haud. Begitulah cara terjemahannya. Baik, kita baca terjemahannya daripada Sahal bin Sa'ad, yakni As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Sahal bermaksud bahasa Arab mudah. Apa kita baca doa tu, Kak Syedah? Allahumma ja'alna Allahumma ja'alna sahla apa dah? Saya tak ingat. Allahumma la sahla idza ma ja'altahu sahla wa anta taj'al ataupun sahla. yusah Rabbana yusahhil umurana. Kita baca Rabbana yusahhil umurana. Tuhanku permudahkan urusanku, atau sahal. Daripada Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, yakni katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni faratukum 'alal haud, sesungguhnya aku menunggu kalian ataupun kamu semua di al-haud, iaitu satu telaga di akhirat. Telaga ini akan dirincikan bagaimana rupanya nanti, ya. Dan setiap nabi dan rasul ada telaga masing-masing, ada dia punya konteks atau masing-masinglah. Man marra ilayya syariba, dan siapa yang sampai kepadanya, yakni syariba, maka akan dapat minum, yakni airnya. Wa man syariba lam yazma abada, sesiapa yang minum, sesiapa yang dapat yakni minum, tidak akan dahaga abada, selama-lamanya. Ini dahsyat ni. Siapa yang sampai ke telaga tersebut akan dapat minum air telaga yang Nabi kata dia tunggu kita di situ. Dan siapa yang dapat minum air telaga tersebut tidak akan dahaga selama-lamanya, yakni bermula daripada padang mahsyar tersebut sampailah sepanjang-panjang duduk di yaumil mahsyar, sampailah masuk dalam syurga neraka. Neraka tak mungkinlah, dalam syurga tidak akan dahaga lagi. Itu. Cuma kedudukannya adakah sebelum titian sirat ataupun di awal-awal sebelum kita dihisab, itu ada sedikit perbezaan di kalangan ulama dalam menentukannya. Baik, kemudian katanya lagi apa dia? Thumma yuhalu baini wa la yaridanna alayya aqwamun a'rifuhum wa ya'rifuni. Tiba-tiba datang puak-puak, kata Rasulullah SAW, ataupun kumpulan-kumpulan, aqwamun jamak kepada qaumun lah. Aqwamun, kaum-kaum, kumpulan-kumpulan. A'rifuhum wa ya'rifuni, aku kenal mereka. A'rifuhum wa ya'rifuni, dan mereka juga kenal aku. Thumma yuhalu baini wa bainakum, tetapi ada halangan di antara aku dan mereka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada halangan di antara, summa yuhalu baini wa bainakum, ada halangan antara aku dan mereka. Qala Abu Hazim, salah seorang perawi, menambah lafaz, fasami'ani anin Nu'man bin Abi Ayyash, daripada sahabat yang lain, faqala hakadha sami'ta min Sahal, dia tanya balik, beginikah kamu dengar daripada Sahal bin Sa'ad Sa'idi? Fakultu na'am. Perawi ni jawab, ya. Na'am. Faqala ashhadu ala Abi Sa'id al-Khudri la sami'tuhu. Dia kata, aku bersaksi, menyaksikan bahawa Abi Sa'id ni sahabat juga, Al-Khudri, yang sama level lah dengan Sahal bin Sa'id Sa'idi, meriwayatkan hadis ni. La sami'tuhu, aku dengar dia kata, wa huwa yazidu fiha, dan ada tambahan padanya, fa aqulu, dan aku berkata, innahum minni, yakni Rasulullah berkata, innahum minni, mereka itu daripada aku. Siapa mereka itu? Iaitu mereka yang dihalang tadi ni. A'rifuhum wa ya'rifuni. Ya Rasulullah kata, la yaridanna alayya aqwamun a'rifuhum wa ya'rifuni. Kemudian datang puak-puak yang mereka kenal aku, yang aku kenal mereka, dan mereka kenal aku. Tapi ada halangan di antara aku dan mereka. Kemudian Rasulullah kata, innahum minni. Ni Rasulullah kata, innahum minni, mereka itu daripada kalangan aku. Rasulullah kata kepada malaikat, kepada Allah ke, di akhirat esok-esok, bila ada halangan, mereka tak boleh datang jumpa Rasulullah, mendekati Rasulullah, maka Rasulullah berkata, innahum minni, sesungguhnya mereka itu daripada kalangan aku. Maka di sini apa yang berlaku, fayuqalu, maka dikatakanlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Maka aku sesungguhnya, lalu baginda diberitahu, fayuqalu innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Hei Muhammad, hei Muhammad, sesungguhnya kamu tidak tahu apa yang dilakukan mereka selepas ketiadaanmu. Hadis ni tuan-tuan membuktikan bahawa Rasulullah tidak tahu apa-apa urusan di atas muka bumi selepas Rasulullah wafat. Jadi orang yang dakwa Rasulullah tahu itu, tahu ini, dan datang ke alam bumi apa semua, boleh menjelma, jumpa orang tu, jumpa orang ni, terbungkam dengan hadis sahih ini yang Rasulullah sendiri bagi tahu. Iaitu jawapan Rasulullah ketika saat ini adalah innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Rasulullah kata malaikat ataupun dia diberitahu di akhirat esok-esok bahawa innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Sesungguhnya kamu tidak tahu apa yang terjadi selepas daripada kamu wafat. Maksudnya selepas Rasulullah wafat, urusan atas muka bumi ini tidak lagi diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa bagi tahu ni? Rasulullah sendiri bagi tahu, dan Rasulullah sendiri bagi tahu, dia akan bagi tahu di akhirat esok lagu ni. Itulah keadaannya. Maka aku pun berkata, kata Rasulullah, aku pun kata, suhqan liman ghayyara ba'di. Menjauhilah, pergilah kamu bagi siapa yang tidak daripada kalangan aku, yakni orang yang beriman, orang mukmin, orang yang dikira sebagai kalangan Rasulullah SAW. Wa qala Ibn Abbas radhiyallahu anhu suhqan bu'dan. Ataupun hamba-hamba tu bu'dan, jauh, ba'id, bu'dan, jauh. Dia hamba jauh lah, dengan jarak yang jauh. Tu hadisnya ataupun kisahnya. Kisahnya adalah macam mana rumusannya? Di akhirat Rasulullah akan tunggu kita di telaga baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan bukan Rasulullah saja, semua nabi ada telaga masing-masing. Tapi telaga Rasulullah ni special lah, ada dia punya bentuk, dia punya, kita katakan dia punya ciri-ciri yang khusus. Ini cerita akhirat, Dan ciri yang utama adalah kalau minum air daripadanya lam yazma abada, tidak akan dahaga selama-lamanya. Baik. Takhrijul hadis, kedua-dua hadis ini, iaitu lafaz yang pertama daripada Abu Sa'id, yang pertama daripada Sahal bin Sa'id As-Sa'idi, dan lafaz yang kedua dengan tambahan daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kedua-dua hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, dan juga dalam Sahih Al-Bukhari, Kitabur Riqaq, kitab tentang ketenangan jiwa, bab fil haud. Bab fil haud ni di sisi al-haud, telaga lah. Nombor hadis 6583 dan 6584. Ini dia punya takhrijul hadis, sumbernya. Boleh cek nanti ya. Baik, pengajaran daripada hadis ini. Pengajaran daripada hadis ini. Panjang pengajaran dia ni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menunggu sahabat pada hari akhirat serta umat baginda di sisi telaganya, yakni al-haud, yang dinamakan al-haud. Sesiapa yang istiqamah dalam beragama atas bentuk yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, iaitu dalam masalah akidah dan ibadah dan akhlak, tiga ni, maka ikut Allah dan Rasul. Allah dan Rasul, yakni Al-Quran dan Sunnah lah. Bila kata sebut Allah dan Rasul tu, yakni Al-Quran dan Sunnah. Baik. Sesiapa yang istiqamah dalam beragama atas bentuk yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, maka mereka akan dapat minum air daripada telaga tersebut dan tidak akan lagi dahaga selama-lamanya. Yang ni yang saya sebut tempoh hari kat Syida, ada orang mati dalam keadaan bukanlah su'ul khatimah, tapi dia punya pahala tu tak lebih banyak daripada dosa. Maka mungkin saat dia mati tu dia kena ni dululah. Dan ada dosa-dosa yang dia buat itu dosa yang memang saat dalam kubur pun dah kena azab. Bukan semua dosa diazab dalam kubur ya. Kalau sebab perbicaraan di mahsyar belum berjalan. Yang ini yang ada, kalau ada soalan daripada geng-geng Mu'tazilah ke liberal ke, dia kata di mana keadilan Allah, sedangkan bila kita masuk di alam barzakh kubur, kita belum lagi diadili di yaumil mahsyar, tapi telah dihukum, telah dibantai, telah ni. Jadi mana keadilan Allah Taala? Jawapannya adalah itu hak Allah lah. Di sana memang ada hadis, nanti kita akan jumpa juga dalam buku kita, kitab kita ni,
ada dosa-dosa yang terus Allah Ta'ala akan azab ketika mana dalam kubur. Antaranya dosa rasuah, antaranya dosa makan harta haram, antaranya dosa, pelbagailah, ada beberapa nanti kita akan tengok. Perjalanan malam mimpi Rasulullah yang dahsyat itu, dan hadis itu jadi sandaran bahawa di sana memang ada dosa-dosa yang Allah Ta'ala terus akan settlekan ketika di alam barzakh. Tapi yang menariknya, di sana juga ada perbahasan bahawa setelah diazab itu, sebenarnya setiap azab itu dikirakan sebagai kafarah lah. Sebagai kifarah ataupun sebagai pembatal ataupun penghapus. Maka saat diazab, sakitnya mati, azab fitnah, kita katakan sakarat, kemudiannya masuk dalam kubur tu diazab lagi, maka dosa tu makin kurang. Harapannya adalah, na'udzubillah, kita tak minta lah kategori ini ya, tapi bagi orang yang kategori ini, ada keberangkalian, sekalipun mereka mati, tidak mencapai husnul khatimah, tapi disebabkan mereka, dosa-dosa mereka kemudian telah diazab ketika di alam barzakh, dan kemudian ada pahala-pahala yang mereka tinggal di atas muka bumi, anak yang saleh mendoakan, kemudian ada sedekah jariah, kemudian ada lagi apa dia? Sedekah jariah, lagi apa dia? Amal saleh, sedekah jariah, dan juga ilmu yang diamal, ilmu yang manfaat diamalkan itu. Maka duk kredit pada dia, nah akhirnya dia bangkit di yaumil mahsyar dalam keadaan yang mencukupi untuk dia lulus untuk ke syurga Allah Ta'ala, insya-Allah. Tapi harganya mahal lah. Harganya kena azab dulu dalam kubur. Nak kalau kita begitu? Kalau boleh tak nak lah ya. Okeylah Ustaz. Daripada tak masuk langsung, bolehlah duduk sekejap, ambil pengalaman. Jangan macam tu. Itu perangai yang tak senonoh ya, tak elok. Tak senonoh lah perangai macam tu. Baik. Itu keadaannya. Jadi kalau kita faham yang tu, maka kita tak sia-siakanlah peluang untuk meninggalkan paling tidak dua tiga amal soleh di atas muka bumi masa hidup ni. Anak yang soleh yang ini mendoakan, sedekah jariah yang banyak ni bulan puasa ya. Dan kemudiannya apa nama lagi? Al-ilmu yuntafa'u bihi sedang kita buat sekarang. Ada orang tak mampu mengajar, tak mampu menulis, tapi dia initiate kelas-kelas, kadang-kadang dia beli buku. Pakcik saya seorang ni, dia memang minatlah kuliah apa semua. Zaman CD ni, dia beli CD, dia kopi, dia bagi pada semua orang. Dia tak reti nak ceramah. Jadi apa dia buat? Zaman kaset tu, mana-mana ustaz yang dia dengar kaset tu, dia akan dubbing dan dia akan bagi pada orang free. Tu cara dia dakwah. Macam-macam cara lah. Hari ni semudah apa? Semudah memanjakan link YouTube sahaja. Dan juga memanjangkan apa-apa bahan dalam WhatsApp ke apa seperti ini. Tapi dah banyak-banyak sangat tak ada baca juga. Dah banyak sangat, panjang sangat. Sekarang ni dah video pendek-pendek seminit. Itu ada peluang lah untuk didengar ataupun untuk. Tapi dialah dalam ramai-ramai itu, walaupun tak semua, pasti ada lah seorang dua yang buka dan dengar. Itu nanti jangan kita pandang rendah lah dengan usaha kita sekadar memanjakan WhatsApp, copy paste. Kadang-kadang rasa tak ada faedah kot, dia orang tak baca pun, tak respon pun, kita mana tahu. Dalam ramai-ramai itu, dalam grup 5-60 orang tu, ada seorang dua baca dan terkesan dan memberi manfaat, itu memadai untuk menjadi asbab kita esok ke syurga. Wallahu a'lam, kita tak tahu. Jadi tak bolehlah nak ambil mudah, walaupun sikit, kecil satu-satu amal ibadah itu, janganlah kita ambil mudah tentang ataupun ambil ringanlah perkara tersebut. Baik. Yang kedua, yakni namun mereka, yakni sahabat-sahabat Rasulullah tadi, namun mereka yang membelakangi, khususnya murtad. Rupa-rupanya golongan yang datang, Rasulullah kata a'rifuhum wa ya'rifuni, aku kenal mereka, mereka kenal aku. Maka ada dua lah kata sebahagian ulama, itu sahabat-sahabat Rasulullah yang memang hidup zaman Rasulullah, yang kemudiannya ada yang murtad dan seumpamanya. Maka memanglah kenal lah, Rasulullah kenal. Tapi kemudian ada yang juga kata itu sebenarnya sebahagian besarnya adalah umat Nabi SAW yang kemudian lepas Rasulullah wafat. Kerana apa Rasulullah kenal umat baginda ni? Paling mudahlah di akhirat esok-esok,
dalam hadis lain menyebutkan anggota wuduk kita bercahaya. Anggota wuduk kita ni apa? Kaki. Nah, dua tangan ke siku, kepala dengan kaki. Jadi ini bersinar-sinar. Ini menjadi IC kita di akhirat esok-esok bahawa kita adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah tengok tahu dah ni umatku, ni umatku, ni umatku. Jadi umat Rasulullah lah paling ramai ya. Umat Rasulullah lah paling ramai. Makanya tapi yang lebih tepat adalah sahabat Rasulullah lah. Kenapa? Innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Kamu tak tahu apa yang mereka buat setelah kewafatan kamu. Yakni kewafatan kamu tu boleh jadi yang utama sahabat lah. Sahabat ni maksudnya yang Islam zaman Rasulullah. Kemudian bila Rasulullah wafat, mereka murtad. Ada khususnya Musailamatul Kadzab, apa semua tu lah. Beberapa orang yang Islam pada zaman Rasulullah sempat jumpa Rasulullah tapi kemudian murtad. Ada, bukan tak ada. Tapi yang kemudian pun ramai juga. Tu ada dua keadaan di situ. Jadi tapi yang lebih penting adalah mengisyaratkan Rasulullah memang tak tahu apa benda yang telah berlaku setelah Rasulullah wafat. Rasulullah berada di Illiyin, roh baginda di sisi Allah Azza wa Jalla di Illiyin, tempat yang tertinggi, dan Rasulullah tidak mengetahui apa yang berlaku melainkan diberitahu. Apa yang diberitahu pada Rasulullah? Salawat. Salawat, kita bersalawat Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Hadis sahih bagi tahu Rasulullah dibawa oleh malaikat selawat-selawat kita tu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah masalla alayya marrat, siapa yang selawat pada aku sekali, sallallahu alaihi asyar. Allah akan selawat pada mereka balik 10. Kita minta Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, mohon doalah kepada nabi kami ni. Maka Allah doa balik untuk kita. Oh, dahsyatlah. Cuba kita faham. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ya, kita minta pada Allah untuk Allah doakan kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi Rasulullah kata siapa yang buat lagu tu sampai pahala malaikat bawa pergi jumpa dia, kemudian Allah yang akan selawat balik pada kita 10 kali. Ni kita kata hari Jumaat banyak selawat, hari-hari banyak selawat dalam keadaan yang sesuai. Sebab tu pengajian-pengajian hadis akan banyak dengan sallallahu alaihi wasallam. Dan dijanjikan mereka yang mendengar hadis-hadis Rasulullah, yakni banyak selawat itu, maka wajah mereka akan dicerahkan, diberkati dan seumpamanya lah, diberi cahaya keberkatan dan seumpamanya. Baik, yang ketiga, wajib bagi seorang Muslim meyakini akan kewujudan telaga Al-Haud tadi. Al-Haud. 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 Telaga. Yang dikurniakan Allah kepada Rasulnya atas bentuk yang dikhabarkan dalam pelbagai riwayat hadis-hadis yang sahih, malah hadis-hadis yang berstatus mutawatir, yakni mustahil berlakunya ketidaksahihan. Mutawatir banyak sangat riwayat. Sahabat dengar 70, 100, 200 orang riwayat. Maka mustahillah benda itu tak betul. Ia diriwayatkan oleh lebih daripada 30 orang sahabat, 20 antaranya terdapat dalam As-Sahihain, iaitu Bukhari Muslim. Malah ia disepakati oleh salaf dan khalaf daripada ahli sunnati wal jamaah. Lihat lanjut dalam Fathul Bari, syarah bagi Sahih Bukhari, iaitu oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Jilid yang ke-11, muka surat 586. Baik. Kemudian katanya lagi, telaga ini sebelum melintasi titian sirat. Berdasarkan ini, Syekh Profesor Dr. Umar Salim Ashqar kata, telaga ni, Al-Haudun Nabi ni adalah sebelum melintasi titian sirat. Di awal sebelum kita kena hisab di mizan atau selepasnya, wallahu a'lam. Kerana sabit daripada nas bahawa sebahagian daripada umat Nabi SAW tidak dapat minum daripadanya dan mereka tidak selamat daripada melalui titian sirat. Tidak ada kemusykilan bahawa air telaga tersebut bersumber daripada dua saluran dari syurga atas kehendak Allah Ta'ala. Dua saluran minadh dhahabi wal fiddah, daripada emas dan perak. Dan air itu daripada telaga ataupun sungai Kautsar yang mengalir melalui dua saluran ke dalam telaga tersebut. Begitulah. Nah, dan airnya baukal misk,
bagaikan kasturi. Abyadu minal laban, putih bagaikan laban. Laban apa? Susu. Dan setengah riwayat sebut bagaikan perak. Warna dia pun putih ke perak. Tak boleh nak gambar lah benda akhirat. Tapi wajib atas kita untuk mengimaninya. Kerana kita akan jumpalah perkara-perkara ini insya-Allah di akhirat kelak. Baik, okey, ini sifat dia, nanti kita akan pergi detail lah. Setiap daripada kaum muslimin hendaklah menjauhi perkara-perkara yang boleh menghalang. Dia gini tuan-tuan, bila kita dah di akhirat, dah lalu proses yang panjang, bla 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 bla, tiba-tiba sampai ke telaga Nabi, Nabi duk tunggu dan kita kenal Rasulullah SAW, Rasulullah kenal kita. Tiba-tiba kita tak boleh nak pergi minum air telaga tersebut. Bermaksud kita tak boleh jumpa Rasulullah SAW. Kita tak boleh jumpa Rasulullah. Apabila kita tak boleh pergi ke telaga tersebut, automatically kita tak boleh menatap dan berjumpa Rasulullah. Jadi kalau tak jumpa semua, macam mana nak dapat syafaat Rasulullah ni? Sedangkan antara yang boleh menyelamatkan kita di akhirat adalah syafaat Rasulullah SAW. Syafaat. Bila mana pahala yang lain tak berapa banyak berjemaah, syafaat Rasulullah lah yang paling kita dambakan. Dan bukan ada syafaat Rasulullah sajalah. Sebab syafaat ni pun luas. Syafaat amal soleh kita sendiri itu paling utama. Syafaat Rasulullah sebagai pembantu, ada syafaat daripada malaikat, doa-doa malaikat, ada syafaat daripada ahli syurga yang keluar daripada syurga dan menyelamatkan ahli neraka dan masukkan syurga. Baik, kemudiannya katanya lagi, setiap daripada kaum muslimin hendaklah menjauhi perkara-perkara yang boleh menjadi penghalang untuk meminum air telaga itu kelak. Rasulullah SAW mengingatkan para sahabat baginda antara sebabnya adalah berlomba-lomba mengejar keduniaan. Hubbud dunya wa karihiyatul maut. Hubbud dunya, cintakan dunia dan takutkan ataupun bencikan kematian. Cintakan dunia ini bermaksud orientasi hidupnya adalah halal ke haram tak kira, melainkan dia kena kaya, dia kena senang, dia kena dapat segala kesenangan. Itu hubbud dunia lah. Ataupun bekerja kuat untuk menjadi kaya, jutawan apa semua tak salah. Islam tak haramkan untuk kita jadi kaya. Kita bukan komunis ya. Komunis tak boleh jadi kaya, rugi. Nanti kerajaan ambil semua. Islam tak, siapa yang berusaha, maka dia dapatlah. Tapi syaratnya wajib guna jalan yang tepat dengan syarak. Mesti yang halal. Halal sumber dan halal pada untuk digunakan. Harta ni akan ditanya di akhirat. Antara 5 benda ditanya di akhirat, kita tidak akan berganjak mereka kita tanya 5 perkara ini. Yang pertama, inilah hayat kita dihabiskan untuk apa. Yang kedua, masa muda. Yang ketiga, harta daripada mana dapat. Dan yang keempat, ke mana digunakan. Dan yang kelima, ilmu amal ke tidak. Ini 5 perkara. Jadi harta mana dapat dan mana digunakan. Sebab apa? Ada orang dapat harta halal tapi guna pada tempat haram. Kerja halal, jadi pegawai tu, pegawai ni, kerja tu, kerja ni. Tapi kemudian beli arak, judi, melanggar pelacur dan seumpamanya contoh. Haramlah. Ada orang dapat daripada sumber yang haram tapi guna pada tempat yang halal. Apa dia? Makan rasuah, mencuri, merompak, tapi balik bagi makan anak bini. Itu halal. Bagi makan anak bini itu halal. Dah. Patut anak bini ni lagu mana? Selagi mana tak tahu dan tak reda, tak ada masalah. Tapi dia pula, bang, kalau boleh buat banyak sikit lagi, nampak kurang pendapatan kita. Kalau boleh bawa banyak sikit duit rasuah tu, dah. Itu tak boleh. Itu dah reda dan bersyubhat lah. Selagi mana tak tahu, muamalat antara suami bagi pada isteri, tidak ada masalah anak-anak. Itu halal. Di pihak isteri dan anak-anak tu halal lah menerimanya. Tapi selepas dia tahu, dia pula, oh, awak buat kerja ni rupanya, apa yang sikit sangat? Orang lain ambil ratus-ratus ribu juta, awak ambil RM50 je. Tak padan. Tak boleh lah begitu. Baik. Seterusnya, yang keenam, Rasulullah SAW melihat telaga itu di dunia. Rasulullah dah tengoklah telaga tersebut dengan mata kepalanya. Ini tidak menjadi pelik pada hari ini kerana sesiapa sahaja boleh melihat sesuatu tempat yang jauh entah di mana hanya melalui peti televisyen. Bahkan hari ini lebih dahsyat lagi, di telapak tangan sahaja smartphone kita. Boleh pergi rata-rata atas muka bumi ni.
Maka apa peliknya jika Allah berkehendak Rasulullah SAW melihat telaga itu tatkala baginda sedang duduk bersama para sahabat. Bahkan ketika mana Rasulullah peristiwa Isra' dan Mi'raj, bila kafir Quraisy tanya, ceritakan pada kami ciri-ciri Masjidil Aqsa. Ketika itulah Allah buka hijab Rasulullah dan melihat Masjidil Aqsa tu sebiji depan mata. Dia cerita tiang ada berapa, begitu begini, sehingga tak mampu dinafikan tentang kesahihannya. Ya? Tak mampu dinafikan. Jadi itu telah berlaku. Hari ini lagi tak pelik lah. Dengan adanya internetnya, adanya smartphone, adanya kita kata video call dan seumpamanya, lagi lah. Kita kata tak pelik langsung lah itu akan berlaku. Boleh berlaku. Ya. Baik, seterusnya orang-orang yang dapat minum daripada telaga Nabi adalah mereka yang istiqamah atas agama Islam dengan istiqamah atas agama Islam sehingga mereka menemui Allah Ta'ala dalam keadaan tersebut. Dalam riwayat lain disebutkan lafaz ani min Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ana fardukum 'ala al-haud wa la yurfa'anna rijalun minkum thumma la yukhtalajunna duni fa aqulu ya rabbi ashabi fayuqalu innaka la tadri ma ahdathu ba'daka. Riwayat lain dengan lafaz yang berbeza sedikit tapi mafhum yang sama, ya. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, aku menunggu kalian di al-haud, kemudian datang para lelaki daripada kalangan kamu dan bercampur dengan kaum-kaum lain. Maka aku, kata Rasulullah SAW, berkata, wahai Tuhanku, ya Rabb. Ini ada istilah ya Rabb. Tadi tak ada. Ini dia kata ashabi. Innahum minni, tapi lafaz tadi innahum minni, sesungguhnya mereka itu daripada kalangan aku. Tapi ini jelas sebut ashabi. Sahabat-sahabat aku tu. Fayuqalu, maka dikata kepada Rasulullah, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Sesungguhnya kamu tak tahu apa yang telah berlaku selepas daripada kamu, yakni wafat. Baik, dalam riwayat, standby dengan soalan. Kalau tak mengantuk ni. Dalam riwayat lain juga disebutkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana faratukum 'ala al-haud wala unazi'anna aqwaman thumma la ughlabanna 'alaihim fa aqulu ya rabbi ashabi fayuqalu innaka la tadri ma ahdathu ba'daka. Rasulullah SAW bersabda, aku menunggu kalian di Al-Haud dan aku sempat berebut-rebut dengan beberapa kaum namun dapat mengalahkan mereka. Maka aku, yakni Rasulullah SAW bersabda, wahai Tuhan, mereka adalah sahabatku. Ashabi, dua kali Rasulullah. Apa Rasulullah sayang kepada para sahabat baginda dan umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikatakan oleh Allah Ta'ala kepada Rasulullah SAW, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka, sesungguhnya kamu tidak mengetahui apa yang mereka lakukan sesudah ketiadaan kamu, yakni selepas kamu wafatlah. Ini riwayat ataupun lafaz milik Imam Muslim nombor 2297. Dalam riwayat lain ada disebutkan juga anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala uridu alayya yaumal qiyamah rahtun min ashabi fayuhallauna 'anil haudi fa'aqulu ya rabbi ashabi fayaqulu innaka la ilma laka bima ahdathu ba'daka innahum murtaddu ala adbarihimul qahqara. Maksudnya bahawa Rasulullah SAW bersabda, akan datang pada hari kiamat sekumpulan daripada sahabat-sahabatku. Rasul guna istilah sahabat di sini, jelas. Apa takrif sahabat? Islam dan hidup pada zaman Rasulullah SAW sempat jumpa. Al-liqa, dia panggil. Al-liqa. Sempat jumpa Rasulullah SAW, masa tu Rasulullah fil hayah, masih lagi hidup. Bila Rasulullah masih lagi hidup, dia Islam, dia pernah jumpa Rasulullah walaupun sekali face to face. Walaupun Rasulullah tak tengok dia betul, tapi dia pernah lagi. Itu dikira sebagai sahabat. Cuma ada kategori lah. Akbarus sahabah, sahabat-sahabat besar, Mekah, Muhajirin dan Ansar, dan asgharus sahabah, sahabat-sahabat kecil. Dan seumpamanya itu. Mereka ada tabaqat, mereka ada kedudukan mereka lah. 10 terawal di jamin syurga, ini lain kedudukannya.
313 ataupun 300 plus Ahlul Badar, itu lain pula kedudukannya. Apa lagi? Ahli Bai'atul Ridwan, itu lain pula kedudukan dia. Ahli Bai'atul Aqabah, lain pula. Dia punya apa nama, kedudukan lah. Berdasarkan warna kulit rupa paras ke? Bukan. Tapi berdasarkan apa yang Nas turunkan tentang keimanan mereka, ketakwaan mereka. Sehingga Ahlul Badar ini diampunkan dosa mereka yang telah lalu, apa nama, wa ma ta'akhkhar, dan yang akan datang. Kesalahan dan dosa mereka yang telah lalu, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar, dan yang akan datang. Diampunkan dosa yang telah lalu dan akan datang. Ini Ahlul Badar. Luar biasa. Waktu Ahlul Badar ni memang tak dipertikaikan lagi lah dia punya tahap keimanan itu. Dijamin oleh Nas, dijamin oleh Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sifat-sifat al-haud sebagaimana dinukilkan daripada hadis-hadis sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat luas. Kerana ia disediakan buat seluruh umat baginda yang istiqamah. Semoga kita termasuk di kalangannya, tuan-tuan dan puan-puan, atas agamanya. Oleh itu, ia sesuai dengan ramainya mereka di akhirat kelak. Rasulullah SAW menjelaskan bahawa telaga tersebut berbentuk segi empat tepat. Tu dia. Nampak dah? Kita punya telaga, orang Melayu bulat. Orang Arab punya telaga, dia tak semestinya bulat, ya. Kadang-kadang dia empat segi. Sebab dia boleh turun, dia ada tangga ni, tangga turun. Dia boleh turun. Nah, dia turun situ, dia pun ambil air sini. Gitu. Nah, ada telaga jenis ni. Kita ni telaga ginilah, ambil dari atas. Itu kebanyakan telaga. Ada setengah telaga ni dia turun ke bawah. Macam telaga untuk bagi minum unta apa semua tu. Dia boleh turun ke bawah. Dia macam kolam lah. Tapi dia telaga, dipanggil telaga. Jadi Rasulullah kata, dia punya telaga ni adalah segi tepat empat. Kita ingat bulat? Tak, saya sengaja tak bagi tahu awal tadi. Dia empat segi tepat. Haudi masiratu syahrin wa zawaiyahu sawaun. Telagaku sepanjang jarak sebulan perjalanan, yakni perjalanan zaman Rasulullah dengan unta berjalan kaki, dan sudut-sudutnya bersamaan. Hadis riwayat Muslim nombor 2292. Yakni satu sisi ini daripada titik ini ke titik ini, one month journey, as per the period of Prophet sallallahu alaihi wasallam, not our period. A month for our time, of course lah, lebih jauh lah kita boleh pergi, ya, kereta, motor apa semua. Tapi ini adalah perjalanan berjalan kaki dengan unta lah. Jalan kaki dengan unta macam mana? Unta gitu. Boleh lah, ya. Gitu unta. Bongo besar. Jadi kerbau dah ni. Baik, seterusnya, dalam memberikan contoh keluasan telaga tersebut kepada para sahabat, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna amamakum haudan ma baina nahiyataihi kama baina jarba wa azruh." Sesungguhnya di hadapan kamu telaga yang keluasannya seperti keluasan antara Jarba dengan Azruh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jarba dan Azruh nama tempat, kena cari sendirilah. Google ke dan seumpamanya. Tapi sebulan perjalanan. Tapi nanti dia akan bagi contoh yang lebih jelas, iaitu Rasul kata dari tempat aku berdiri ni sampai ke Yaman. Itu jelas dia punya contoh lagi. Nak gambarkan adalah satu sisi tu luah mana. Jadi besarlah. Segi empat tepat tu besar mana besar. Cuba kalau kita nak buat hari ni, nak bina replika Haudun Nabi ni. Ada pun buat telaga sebesar itu, mana boleh. Perjalanan sebulan. Satu sisi bukannya ke empat-empat sisi, ya. Sebulan perjalanan itu bukan keliling ni. Bukan. Satu sisi saja. Itu baru sebulan. Jadi kalau nak penuh 4 sisi ni berapa bulan? Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan baru sampai balik sini sekali tawaf. Begitu maksud dia. Kemudian ada riwayat yang Rasulullah SAW menyebutkan qadru haudi kama baina Ailah wa Sana'a min al-Yaman.
Kadar keluasan telaga itu seperti keluasan Ailah dan Sana'a di Yaman. Hadis riwayat Bukhari nombor 6580 dan Muslim nombor 2303. Itu jarak perjalanan zaman dulu yang makan masa sebulan. Yang masa sebulan. Kemudian ada riwayat di mana Rasulullah SAW menyebutkan, wa inna ardahu kama baina ailata ilal juhfah. Dan sesungguhnya keluasan seumpama antara Ailah dan juga Juhfah. Hadis riwayat Muslim nombor 2296. Ini semua nama-nama tempat yang kalau kita kenal, kita boleh imagine lah setara mana. Kalau kata keluasannya antara Johor Bahru dengan Kuala Kangsar, boleh juga kita terfikir. Ini Ailah dan Juhfah, kita tak mengaji di depan Arab ni, tak kenal mana tuan-tuan. Saya tak pernah belajar di luar negara. Paling jauh pun pergi Turki tempoh hari. Negara Arab pun tak pergi mana lagi. Semoga ada peluang lah, insyaAllah. Rasulullah SAW juga bersabda, min maqami ila Amman. Min maqami, dari tempat aku berdiri ni. Tempat aku berdiri ni mana? Madinah lah kot masa ni. Masa Rasulullah sebut ni. Min maqami, dari tempat aku ni, sampailah ke Amman. Amman ni kalau ikut nama tempatnya, Jordan lah. Amman di Jordan. Nah, hadis riwayat Muslim nombor 2301. Cuma kita kena faham, bila zaman Rasulullah disebut nama tempat ni, dia ada konteks zaman dia. Macam dulu bila sebut Syam. Bila sebut Syam, maka ianya adalah Iraq, Jordan hari ini, Lebanon dan juga Syria. Itu Syam. Zaman dulu bila sebut dataran Syam, ia adalah Iraq, Jordan, Lebanon dan juga Syria. Hari ini tak ada nama Syam ni. Ini dah nama dia. Jadi bila Rasulullah sebut nama tempat macam-macam lah. Dua tanduk dari Najd. Bila sebut Najd zaman Rasulullah, konteksnya apa dia Najd itu? Itu macam kita bincang tentang Malaysia dan Indonesia sebelum kita merdeka. Mana ada Malaysia dengan Indonesia sebelum kita merdeka? Yang adanya Malaya ataupun Tanah Melayu, Semenanjung Tanah Melayu, dan juga Hindia Timur, iaitu Indonesia. Dan juga Pulauan Jawa, Pulauan orang Minang di belah Tanah Minang. Itu namanya mana di Indonesia lagi. Kadang-kadang kita terbawa-bawa konsep hari ini bila nak bincang sejarah, itu tak betul. Itu menyebabkan banyak kesalahan boleh berlaku. Baik. Kata Profesor Dr. Umar Sulaiman Ashqar, pengarang asal kitab ini, yang sudah meninggal dunia pada 212 tempoh hari, rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Terima kasih atas ilmu dan juga kitab yang ditinggalkan. Kita guna sungguh-sungguh. Saya mengajar buku ni ataupun bercerita membaca buku ni dah banyak. Dr. Basit pun ada. Dr. Zaimi pun masih duk mengajar. Ustaz penama Allahumma salli, dia pelih dah sekarang orang Terengganu tu. Ustaz tak ingat dah nama. Biarlah. Nah, beramalah beberapa ustaz lagi duk guna juga. Sebab sebelum ni kita terbitkan Telaga Biru. Dan sebelum tu saya terbit sendiri. Dan hari ni kita terbit sekali lagi dengan tambahan ulasan dan juga sentuhan daripada Syekhuna Validatul Syekh Datuk Dr. Abdul Basit Abdul Rahman Hafizahullah Ta'ala. Baik, dia kata jarak-jarak ini disebutkan bagi menjelaskan sejauh mana keluasannya dan memberikan gambaran kepada manusia dengan persamaan yang nyata dengan pemikiran mereka. Adapun yang lebih terperinci dan tepat adalah sebagaimana yang disebutkan dalam hadis pertama di atas, iaitu jaraknya adalah sejauh sebulan perjalanan dan sisi-sisinya bersamaan. Itulah yang paling tepat. Nah, lagu mana tu? Kena kira balik berapa kilometer. Manusia berjalan dalam sebulan, berapa kilometer boleh pergi. Nah, sejam berapa kilometer kalau berjalan? Kalau kata sejam boleh pergi 20 kilometer. Nah, maka kalau sebulan, sejam sehari ada 24 jam. Kalilah 24 kali 20 kilometer contoh ya. Jadi 24 kali 20 keluar yang tu kali pula dengan 30 hari. Keluarlah jarak yang boleh kita anggarkan itu ya. Baik, katanya lagi airnya sangat bagus. Ini sifat-sifat dia lah, perincian. Sebut-sebut air ni daga pula. Airnya sangat bagus. Baunya harum dan rasanya sangat enak. Diriwayatkan bahawa air telaga itu putih dan harum semerbak. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW,
ma'uhu abyadu minal laban wa rihuhu atyabu minal misk. Airnya lebih putih daripada susu dan baunya lebih harum daripada kasturi. Allahu akbar. Lagu mana ni? Wallahu a'lam. Kita akan jumpa esok di akhirat insya-Allah untuk menikmatinya insya-Allah. Hadis riwayat Bukhari nombor 1579. Manakala dalam sahih Muslim diriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, apa dia? Wa ma'uhu abyadu minal wariq wa rihuhu atyabu minal misk. Dan airnya lebih putih daripada perak dan baunya lebih harum daripada kasturi. Hadis riwayat Muslim nombor 2292. Sabda Rasulullah SAW lagi, apa dia? Baginda SAW sabda lagi, mana ni? Fa'idha tinuhu ni wa ahla minal asal, dan rasanya lebih manis daripada madu. Hadis riwayat Muslim nombor 2300. Sumber air telaga ini adalah dari sungai yang Allah kurniakan kepada Rasulnya dalam syurga, iaitu sungai Al-Kautsar. Dan Jibril alaihi salam sendiri menyifatkan setelah ditanya oleh Rasulullah SAW, fa'idha tinuhu aw tibuhu miskun azfar, maka tanahnya adalah seharum kasturi. Hadis riwayat Al-Bukhari nombor 6581. Ia bersesuaian dengan sifat bau air telaga Nabi di mahsyar sebagaimana yang disebutkan dalam hadis-hadis mengenainya yang berasal dari sungai Kautsar. Tuan-tuan, ini bermaksud bakal ahli syurga dah rasa nikmat daripada syurga ketika mana mereka tak masuk syurga lagi. Bakal ahli syurga dah rasa nikmat syurga sebelum mereka masuk syurga lagi. Sebab apa? Mereka dah minum air telaga Haud tadi dengan penuh sekali kenikmatan yang berasal daripada telaga Kautsar, daripada dua sumber, dan mereka dah rasa nikmat syurga, air syurga. Sebab tu siapa man syariba lam yazma abada, siapa yang minum daripadanya tidak akan dahaga selama-lamanya. Nampak tak? Kemudian disebutkan lagi yashkhubu fihi mizabani minal jannah, dituangkan padanya daripada dua sumber daripada syurga. Hadis riwayat Muslim nombor 2300. Malah dalam hadis yang lain disebutkan dua saluran tersebut, satunya daripada perak dan satunya daripada emas. Yaghuttu fihi mizabani yamuddanihi minal jannah, ahaduhuma min dhahabin wal akharu min wariq. Dituangkan kepadanya dua sumber saluran yang bersumber dari syurga. Satu daripadanya adalah emas dan satu lagi adalah perak. Hadis riwayat Muslim 2301. Begitu sekalilah kemuliaan-kemuliaan Al-Haudun Nabi yang wajib kita imani di akhirat kelak akan ada dia ni. Baik, seterusnya kita tengok lagi. Pada saya kata panjang sikit ni penjelasan hadis ni, tapi menariklah perincian-perincian tersebut. Kemudian ada orang tanya, Ustaz, molek ke bubuh nama anak Haud? Aduhai. Daripada Haud tu baik Hud. Hud tu nama Nabi. Nabi Hud Ar-Saleh. Haud ni bahasa Arab telaga lah. Takkan nak buat nama anak telaga. Tapi bunyi tu memang kelas lah sikit. Tak ada orang, oh Nabi jauh juga nama ni. Nama apa? Haud. Jangan duk pelik sangat. Orang Melayu dia tak kerti sebut jadi benda lain. Jadi hok. Dia tak kerti sebut. Nanti dia buat ringkasan dia sendiri pula. Baik, seterusnya. Perumpamaan bejana. Apa dia bejana ni? Apa dia bejana? Cebok ke cetong? Orang Kelantan panggil cetong. Bekas minuman ke Ustaz? Bekas minuman. Yalah, macam bekas cebok lah. Cebok Cebok kalau bekas, kita panggil gayung. Bekas gayung ke macam mana ke, bejana bekas untuk ambil air daripada telaga tu lah. Tak tahulah macam mana rupa kita pun tak tahu, wallahualam. Jadi katanya perumpamaan bekas ambil air tadi, bejana tadi, terjemahan istilah lama ni, Melayu lama, kepada bintang. An-najm. Selain daripada tentang jumlah banyaknya, jadi bintang di langit ni pertama banyak pada malam hari
Yang kedua apa dia? Kelipan-kelipan dia itu sangat indah, cantik. Jadi perumpamaan bahawa dia punya cetong ni, dia punya gayung apa semua ni, bekas ambil air ni, kepada bintang itu termaktub pada dua perkara inilah. Yang pertama, banyak, jumlah banyaknya yang boleh difahami, dan juga pada keindahannya, banyaknya benyana iaitu bekas yang digunakan untuk minum. Orang mukmin yang dapat minum air telaga jua tidak dapat mengetahui berapa jumlah benyana yang tersedia di Al-Haud, melainkan Allah Ta'ala sendiri. Bahkan sebenarnya benyana yang disediakan adalah melebihi jumlah bintang di langit malam, sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kizanuhu kanujumis sama, bekas minumnya seperti bintang di langit malam. Rawahul Bukhari, nombor 6579. Wa kizanuhu kanujumis sama, bekas minumnya seperti bintang di langit. Baik, seterusnya katanya lagi, manakala dari riwayat Imam Muslim, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya mengenai jumlah bejana ataupun bekas air tadi, kizan tadi, tersebut baginda menjawab, wallazi nafsu Muhammadin biyadih la aniyatuhu aktsaru min adadi nujumis samai wa kawakibiha ala fil lailatil muzlimah. Nujum dengan kawakib, dua-dua ni bintang tapi ada spesifik punya konteks ya. An-nujum dengan ataupun kawakib. Wallazi nafsu Muhammadin biyadih, demi sesungguhnya jiwa Muhammad ataupun nyawa Muhammad yang berada pada tangannya, yakni Allah Azza wa Jalla, pada genggaman dan kekuasaan Allah Taala. La aniyatuhu aktsaru min adadi nujumis samai, jumlah bejana di Al-Haud lebih banyak daripada bintang di langit. Hadis riwayat Muslim nombor 2300. Menurut Profesor Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar rahimahullah ta'ala, yang merupakan pengarang asal kitab ini yang kita ringkaskan ini, maka Rasulullah SAW ingin menegaskan, yang pertama, bekas yang digunakan akan digunakan oleh orang mukmin untuk minum daripada Al-Haud, di Al-Haud adalah lebih banyak daripada bintang di langit pada malam gelap gelita. Nak katanya umat Nabi Muhammad tak tahulah berapa ramai sebenarnya. Daripada zaman Nabi Muhammad sampailah pada kiamat tu, semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ramailah. Jadi tak berebut ke lagu mana, wallahu a'lam, ramai macam mana ke lagu mana, tu tak boleh nak cerita belaka. Cuma ada satu cerita kelakar Kak Syida, puan-puan sekalian. Dalam satu kuliah saya di kuliah subuh ke mana ya, di bla-bla ni lah. Habis duk cerita pasal ni lah, duk cerita pasal hadis ni, gini. Ada seorang hamba Allah pun tanya, Ustaz, dia kata, dalam telaga tu ada ikan ke tidak? Jadi dia tanya, dalam telaga tu ada ikan ke tidak? Saya syak ni kaki pancing, tuan-tuan ya. Sampaikan dia semangat sehingga membawa semangat pemancing, semangat dia punya spirit untuk memancing tu sampai ke akhirat. Masa tu tak ada dah mancing-mancing ni. Dah di akhirat dah. Gitu. Baik, tapi dia tanya betul loh, dia tanya ada ikan tak dalam tu? Saya kata wallahu alam, tak tahu bang. Minta maaf. Hadis tak bagi tahu. Tiba-tiba keluar ikan ke macam mana, wallahu alam. Bejana-bejana, yakni bekas yang digunakan itu untuk minum daripada telaga tersebut adalah daripada syurga asalnya. Air pun daripada syurga, bekas minum pun daripada syurga. Air pun syurga, bekas daripada syurga. Perumpamaan bejana kepada bintang selain daripada tentang jumlah banyaknya, boleh juga difahami pada keindahannya. Kawakib ataupun an-nujum fis sama' ni boleh jadi dua lah, pada malam gelap gelita tu, pada banyak dan juga pada indah cantiknya, bergemerlapannya. Patut ada, mungkin ada tanya, Ustaz boleh ambil ke tidak? Banyak sangat ni. Boleh kot, bawa balik satu. Sebagai kenang-kenangan. Tak ada dah, sebab yang lebih indah sedang menunggu, iaitu di dalam syurga. Sebab benda ni pun daripada syurga. Kita pun nak pergi ke sana. Wallahu a'lam. Habislah kita punya perbincangan. Jadi sebenarnya banyak lagi lah, panjang lagi, ini ringkas ya. Kalau nak tahu panjang lagi, memang kena cari hadis ni dalam
syarah Sahih Bukhari, boleh rujuk Fathul Bari, Ustaz Zul mengajar tu, itu boleh bincang panjang lebar lagi lah perincian dia, perbezaan ulama gini. Dan seumpamanya. Okey, ada soalan ke? Banyak dah ni, 16. Nama ustaz dia Nurul Kautsar. Oh. Kak Lina kata, maaf terpaksa undur diri. Okey, beres, tak ada masalah. Allah moga adalah peluang kita minum. Kena. Kak Lina ya, memang wajib minum. Kalau tak minum tu jam kita. Na'udzubillah min dzalik. Soalannya begitulah. Kita mohon pada Allah supaya supaya kita termasuk daripada kalangan Rasulullah, umat yang Rasulullah kenal kita, dan juga dipelawa untuk minum air telaga tersebut. Disebutkan yang tu tak boleh nafi kat halin kita berada di syurga masih tidak berjumpa di dunia. InsyaAllah. Amin. Khauf wa raja' ilallah. Dah ada peluang lihat wajah Allah, itu memang tak mampu dibayangkanlah. Ada orang ditanya, apa nak masuk syurga, kata Kak Siti ni. Dia jawab, sebab dalam syurga ada Nabi. Macam betul, tapi macam tu, macam mana? Boleh ke menjadikan Rasulullah sebagai motivasi untuk masuk syurga? Rasulullah benarkan ke tidak ya? Ada saya cerita dulu ya, Sahibus Samaha, mufti wilayah lama, YB Senator hari ini, Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri hafizahullah, pernah cerita pada kami, dia baca satu artikel orang Arab tulislah, seorang penulis Arab ni, sastrawan. Dia tulis, alangkah indahnya kelak bila aku masuk syurga, aku berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku berjumpa dengan Abu Bakar, Umar, Uthman, aku berjumpa dengan Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanafi, imam ni, ulama ni, Al-Ghazali, begini. Dia sebutlah nama Muhammad Al-Fatih ni, Salahuddin Al-Ayubi, semua habis tokoh-tokoh yang luar biasa dalam sejarah Islam disebut. Aku jumpa dengan ni, aku nak tanya ni, aku jumpa ni dalam syurga, aku jumpa ni. Alangkah indahnya. Tapi di akhirnya dia kata, persoalannya, adakah aku dapat masuk syurga? Di akhirnya dia kata, memanglah semua nak masuk syurga tu, tapi di akhirnya dia kata, adakah aku dapat masuk syurga? Itu persoalan yang lebih besar. Menurut beliau, luar biasalah. Baik, bila sebut pasal anak soleh, adakah kita mendoakan ibu bapa kita pada hari ini? Astaghfirullah. Okey, insya-Allah. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhum kama rabbawna saghira. Kita baca doa tu lepas solat selalu, insya-Allah. Ataupun yang sudah meninggal, kita bacakan Allahumma ighfir lahum, ataupun Allahumma ighfir lahuma, untuk dua mereka khusus, ataupun untuk Allahumma ighfir lahu, ataupun Allahumma ighfir laha, sesuailah lelaki ke perempuan ya. Allahumma ighfir lahu, tapi nak jamak semua sekali pun mudah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum, selalu. Insya-Allah dalam doa setiap kali lepas solat wajib, insya-Allah tak pernah lupa. Selalu beringat Ustaz Azul ada ulah bab wuduk kita di akhirat seperti warna putih pada kaki kuda. Ya. Itu menjadi tanda IC kita di akhirat kelak. Sebab tu mazhab Syafi'i sangat berhati-hati dan sangat ihtiyat. Ihtiyat yakni sangat ketat supaya sempurna sungguh wuduk tu, kerana duk pegang pada hadis ni lah supaya di akhirat tak tercicir tadi tu. Kerana dalam bab wuduk ni juga ada orang diazab dalam kubur kan, yang dipacakkan bab bersuci, bab tidak basuh hadas, angkat hadas kecil dengan baik itu. Baik, seterusnya katanya lagi, Allahumma amin. Baru nak tanya Ustaz, adakah hadis selawat hari Jumaat akan ditunjuk pada Rasulullah? Ya, of course, bukan ada hari Jumaat kat sini, all the time. Kita sebut saja Allahumma salli ala Muhammad, malaikat bawa pada Rasulullah SAW. Maknanya Ustaz, maknanya Rasulullah tahulah apa yang berlaku dekat muka bumi ni kan? Tak. Selawat itu saja yang disampaikan kepada Rasulullah SAW. Yang lain tidak direportkan. Dia maksud untuk selawat sahajalah. Maksudnya yang lain-lain tu yang seperti didakwakan tu memang tak ada lah. Specifically hadis tersebut sebut selawat kita akan diangkat kepada Rasulullah oleh malaikat. Itu saja. Maklumat lain apa semua tidak diberitahu. Dan hadis yang kita baca ni membuktikan Rasulullah tidak diberitahu dan Rasulullah tak pernah boleh tahu apa yang berlaku atas muka bumi. Ini terus meruntuhkan dakwaan-dakwaan golongan yang kata
Rasulullah ni masih lagi datang ke atas muka bumi, Rasulullah masih lagi mentadbir macam wali-wali apa semua tu. Ya Kata kaza? kita tak, ya, Ya kaza. dan seumpamanya. Yani, Hmm. kita tak boleh terima lah walaupun adalah perbahasan ulama apa semua, tapi untuk kata nak bangun berdiri depan kita tu, susah sikit lah, payah. Satu lagi Dan Ustaz, lebih satu lagi ke Ustaz, adalah Ustaz-Ustaz mengatakan, ada dalam ceramah tu mengatakan, masa kita selawat dalam apa, bagi salam ke Rasulullah SAW tu kan, dia kata ada ulama mengatakan Rasulullah sahut salam kita tu masa kita tahiyat, setiap tahiyat tu. Betul ke Ustaz? wallahu alam, saya tak pernah dengar. Dan siapa yang Dan tak sedar, yang dia sedang beri salam Rasulullah SAW, solat dia dikirakan lara lah. Maksudnya tahiyat tu kan. wallahu alam. Gambaran itu seolah-olahnya nak kita khusyuk lah, supaya kita sedang, macam bila kita selawat tu Rasulullah sedang jawab apa semua. Mungkin ia bersifat macam nak bagi semangat supaya kita lebih khusyuk. Maksudnya kita membayangkan Rasulullah mendengar direct tu. Tapi wafil haqiqah Rasulullah berada di Illiyin, di satu tempat di alam barzakh, di Illiyin, tempat yang tertinggi, tempat yang termulia, maqam mahmudah, itu maqam dia lah. Tapi kita selawat ke buat apa atas muka bumi ni, Rasulullah diberitahu dan disampaikan selawat kita ni, ni Zahiruddin selawat, contohnya bawa. Maksudnya Rasulullah tahu, itu je lah. Adapun Rasulullah jawab ke tidak tu wallahu alam, kena tengok perincian kat sini dah. Tapi saya lebih faham kata setengah ulama ni dia nak menimbulkan rasa kita aqrab ila Nabi sallallahu alaihi wasallam tu, qarib, yakni rasa dekat dengan seumpamanya. Tapi nak kata sampai solat terganggu ke, tak khusyuk ke, tu boleh dibincangkan lagi lah, boleh dibincangkan lagi tu. Dia maksud macam ni Ustaz, sekiranya seseorang tu solat, dalam solat dia tak sedar yang sedang bagi salam kepada Rasulullah. Maksudnya selawat tu sebenarnya dia sedang bagi salam kepada Rasulullah SAW. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa Ayyuhan Nabi rahmatullahi wa wa barakatuh. Kan, maksudnya dia sedang bagi salam kepada Rasulullah SAW. Sekiranya tak sedar dia sedang bagi salam kepada Rasulullah SAW, memanglah kan kalau kita tak sedar memang kita solat kita lara lah kira macam tu Ustaz kan. Dan tak semestinya dalam solat sajalah. Kita selawat di luar ni pun Rasulullah menerima selawat kita tu. Laju mana tu wallahu alam lah, malaikat bawa on the spot. Sekarang kita sebut Allahumma salli ala Muhammad, dah sampai pada Rasulullah, wallahu alam, tak tahu sistem apa. Tapi yang pasti hadis sebut adalah selawat kita akan dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, katanya lagi di sini, kalau kita ke Raudhah pun Nabi tak nampak lah ya Ustaz. Nabi bukan berada di dalam kubur dia, jasadnya dalam kubur itu. Tapi bila kita pergi ziarah tu, kita disunnahkan lah untuk bagi salam apa semua, selawat banyak-banyak apa semua tu, itu tak ada masalah. Sebab tu kita tak setuju orang yang menjadikan kubur sebagai tempat meminta hajat dengan menjadikan tuan kubur tu sebagai, kita katakan, asbab dia punya keberkatan dan seumpamanya. Implikasinya besar. Dalam agama lain, Yahudi Nasara telah menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid, tempat ibadah khusus. Itu yang cuba dihalang, yang cuba tidak diberi dan seumpamanya. Kita kena tahu Rasulullah berada di tempat yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala. Dan Rasulullah akan terimalah selawat kita apa semua. Adapun pergi kubur Rasulullah apa semua itu cerita lain. Cumanya Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab dia Ar-Ruh, satu kitab yang agak menariklah, perbincangan tentang ruh secara khusus, hakikat ruh. Maka dia berhujah, dia kata kalaulah ruh ni tak ada fungsi di dalam kubur tu tak ada fungsi, maka dia kata kenapa kita disunnahkan untuk bila pergi kubur bagi salam. Semacam ada fungsi jugalah. Ataupun ia satu pelambangan untuk menghormati ke, ialah alam barzakh tu sendiri kita tak boleh nak describe lagu mana. Cuma barzakh tu bainahuma barzakhun la yabghiya, satu dunia gaib yang memisahkan antara dunia dan barzakh sebelum nak pergi ke akhirat. Jadi kita tak boleh akses kepada mereka, mereka pun tak boleh akses kepada kita. Jadi barzakh, cuma Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah kita ruh, sebagaimana banyak diulang oleh Syekhuna Fadilatul Syekh Sayyidul Samah Mufti Profesor Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin, selalu disebut tentang perkara tersebut.
Maka dia kata Ibn Qayyim mengatakan kalaulah tidak ada manfaat untuk bagi salam, kenapa kita pergi kubur tu kena bagi salam? Maksudnya adalah yang mendengar dan yang menjawab salam tersebut. Nah, saya pula kata, kalau pergi kubur bagi salam, Assalamualaikum ya ahlad dira minal muslimin insyaallah bihi laikun, dan seumpamanya itu, tiba-tiba ada orang jawab, Waalaikumsalam. Tak kedengar kita lagi balik. Tapi salam tadi tak sunnah lah bila bicara kubur ya. Mendoakan mereka Allah maghfirlahu warhamhu wa'afi wa'fu dan seumpamanya. Selalu rasa masa Rasulullah tengok je kita, itu tak ada masalah, itu baguslah, itu perasaan cinta rindu kita pada Rasulullah, itu baguslah. Jangan duduk jadi apa? Macam Beautiful Mind tu sudahlah. Kali nak apa? Beautiful Mind, Russell Crowe punya lakonan tu. Dia jadi perasan ada orang duk tengok dia, duk ikut dia apa semua. Tapi pada saya ia adalah satu perasaan kasih, cinta, rindu lah, dan itu satu yang luar biasa lah pada orang yang benar-benar. Inilah insya-Allah ya. Setiap kali bagi salam dalam tahiyat memang bayangkan sampai pada Rasulullah. Luar solat selalu mesti ingat. Kalau kita dihalau dari minum air telaga tu, proses seterusnya di akhirat menjadi suka ke? Bukan suka dah Kak. Memang saya pernah guna kalimah tersebut, tapi saya tak nak guna lagi ni ya. Saya sebutkan dalam banyak kuliah saya kata, kalau tak dapat minum air telaga haud ni, maksudnya bermula daripada situ tu, dahlah mungkin dalam kubur kita dah menderita, dan kemudian na'udzubillah min dzalik, ada orang bangkit dalam kubur, kemudian tadi saya kata bertukar status, bangkit di akhirat, status dia dah makin baik, dosa dah makin kurang, pahala dah makin banyak, dan akhirnya dia boleh telaga haud dan seterusnya. Ada orang yang lalu mati su'ul khatimah, sepanjang duduk dalam kubur tu tak ada pahala yang sampai, dan azab yang dia kena azab tu tak mengurangkan dosa dia, melebihi pahala, dan dia bangkit di yaumil mahsyar dalam keadaan dosa yang banyak lagi, kemudian dihitung apa semua itu gini ke neraka, makanya memang akan menjadi teruk dan seteruk-teruknya sampailah sudahlah. Wa'iyadzubillah min dzalik. Wa'iyadzubillah min dzalik. Pegang gerai. Kalau kita ke Raudhah pun Nabi tak nampak ya Ustaz. So selawat yang penting. Ya betul sekali Kak Lina. Cuma ialah kita manusia, bila pergi duduk hadapan kubur Rasulullah tu, ada perasaan lah, ada perasaan. Of course siapa-siapa pun. Cuma yang jadi masalah jangan tadilah duduk lesek-lesek ambil berkat tu. Bolehlah sekadar pegang untuk dipanggil zikrayat, untuk feeling tu tak ada masalah. Tapi yang sampai duk pegang ya Rasulullah, istajib doa'ana ya Rasulullah. Ya Rasulullah tolonglah aku, mustajab kalau doa aku. Dah minta tu minta ni. Tak boleh lah. Okey, tidak ada Ustaz dah jawab soalan. ke? Ustaz jawab kepada soalan daripada Kak Liana kita, Puan Liana kita. Mana ya? Kalau kita dihalau dari minum di telaga tu, proses terusnya di akhirat menjadi sukar ke Ustaz? Betul lah tu. Jawab dah tadi, iaitu Oh dah. kalaulah kita termasuk golongan, dan golongan tu golongan teruk sebenarnya. Bahkan dalam riwayat lain sebut golongan murtad. Golongan yang memang dah tak Islam dah. Jadi insya-Allah kita tak termasuklah kumpulan itu ya. Itu teruk sangatlah. Murtad ni dah kira kufur, kafir. Sebab tu tak boleh minum air telaga tu. Tapi kalaulah kita termasuk orang yang inilah Muslim dan mati kita dalam wala tamutunna illa wa antum muslimun, peluang luas untuk kita dapat minum air telaga haudun Nabi insya-Allah. Selalu nampak orang buat macam tu, pegang grill lepas tu cium tangan dia. Yang sapu-sapu apa ni? Ustaz, ada soalan daripada Puan Syafini. Yang sapu-sapu tiang, ya. Yang sapu-sapu tiang tu tak boleh boleh. Boleh je betul. Kalina, dia tak adalah sampai tak haram ke apa, tapi yalah macam mana tu. Wuduk ni ialah IC kita Nabi SAW mengisi wuduk kita. Ustaz Umar dulu juga. Ni kat Siti lain ke kat Siti dulu kita ni? Kat Syedah. Tak pasti Ustaz. Mungkin Ustaz? dah lama kot. Dah lama dia tak menjelma.
Itulah. Tak tahu, tak Ustaz terfikir dah Cik tahu, Siti tu. Ustaz tahu wuduk yang si Nabi SAW, kita masih wuduk, insyaAllah lah. Ustaz umat dulu juga ambil wuduk kan. Jadi macam mana Ustaz Nabi nak bezakan Ustaz? Baik. Kan syariat setiap Nabi berbeza. Wuduk Nabi-Nabi lain dan solat, cara ibadah semua lain-lain. Wuduk kita juga berbeza dengan wuduk daripada Nabi-Nabi yang lain. Itu jelaslah satu perbezaan. Ibadah Nabi-Nabi dulu perlu di mihrab yang khusus. Kita Allah Ta'ala bagi keluasan hamparan muka bumi ni di mana pun boleh kita sujud. Selagi mana suci lah. Itu membezakan. Jadi sebab tu saya kata Rasulullah akan kenal kita kerana memang anggota wuduk kita ni khusus untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak sama dengan umat-umat lain. Umat lain, wallahu alam, kita pun tak belajar, mana ada kitabnya pasal cara solat secara khusus ya, agama-agama lain tu. Nah, tapi solat tu mereka ada, cuma tak sama 100% dengan kita lah. Tak sama. Kak Sarah tanya, Ustaz di telaga tu nanti berkesempatan ke kita bertegur sapa dengan Rasulullah SAW? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Saya pun tak sempat lagi sampai sana, jadi tak berani nak. Tapi akan ada momen kita macam syafaat tu, nanti kita perlukan ni lah. Dan di awal kitab kita ni ada kan perbahasan tentang ayah Nabi Ibrahim dengan Ibrahim tu, azab yang dilempar dalam neraka tu, Kak Syida ingat tak? Menunjukkan ada komunikasi lah. Dan ketika mana nanti kita akan baca satu hadis berkaitan dengan syafa'atul uzma, syafaat besar. Semua manusia pergi jumpa Rasulullah, pergi jumpa Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan akhirnya Nabi Muhammad SAW. Masa tu insya-Allah kita ada peluang untuk tatap wajah Rasulullah SAW. Untuk nak sembang panjang, lepak-lepak tu wallahu alam lah sempat ke tidak tu. Tapi yang pasti kita akan jumpa insya-Allah, khususnya kita yang dijamin syurga lah, mereka yang dapat masuk syurga insya-Allah. Baik, seterusnya katanya lagi apa ni? Kak Syida, untuk dapat minum di Telaga Kautsar berdasarkan amalan soleh kita di dunia atau dengan rahmat Allah juga seperti dapat masuk syurga nanti. Ada anjuran doa daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar dapat minum Telaga Kautsar, doa sekali masuk pakej begitu Telaga Kautsar Ustaz. Oh, panjang soalan ni. Maksudnya soalan tu daripada Puan Syafiq ni. Oh, okey. Baik, secara ringkasnya kita masuk syurga macam-macam mana pun kerana rahmat Allah. Kemuncaknya kerana rahmat Allah. Itu berdasarkan hadis Nabi SAW. Rasulullah kata, la yadkhulu ahadukumul jannah bi'amalihi. Tidak akan masuk syurga seseorang daripada kamu dengan amal soleh dia. Para sahabat tanya, wala anta ya Rasulullah? Rasulullah kata, ya wala ana. Aku pun tidak. Aku pun tidak masuk syurga kerana amal soleh aku. Kalau Rasulullah pun tak masuk syurga kerana amal soleh baginda, yang solat sampai bengkak kaki, yang tidak ada dosa itu, agak-agak kita layak ke masuk syurga dengan amal soleh kita? Tak layak, tuan-tuan. Jauh panggang dari api lah. Itu keadaannya. Tapi Rasul kata, Rasul kata apa dia? Wala ana illa an yataghammadani Allah bi rahmatin wa fadlih. Melainkan aku juga masuk syurga kerana apa? Rahmat Allah dan juga fadilat, kelebihan-kelebihan yang Allah Ta'ala bagi. Maka berdasarkan hadis ni, para ulama menyimpulkan bahawa masuk syurga mesti hanya kerana rahmat Allah Ta'ala saja. Tetapi dalam Al-Quran banyak menceritakan tentang amal soleh. Apa dia? Banyaklah ayat yang menceritakan bahawa masuk syurga itu yadkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Kamu akan masuk syurga dengan bima kuntum ta'malun, dengan apa yang telah kamu kerjakan amal soleh. Ta'malun, ya'malun dan seumpamanya itu. Semua tentang amal soleh. Maka Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah ta'ala dalam mentafsirkan salah satu ayat tersebut menyebutkan bahawa ya, masuk syurga kerana rahmat Allah. Tapi nak dapat rahmat Allah itu mesti dengan amal soleh. Maka tidak ada bercanggahlah Quran dengan hadis. Tadi macam bercanggah Quran dengan hadis. Hadis kata tak boleh masuk syurga kerana amal soleh, hanya kerana rahmat Allah.
Quran pula kata masuk syurga kerana amal soleh. Sebenarnya memang masuk syurga hanya kerana rahmat Allah, tetapi nak dapat rahmat Allah mesti dengan amal soleh, dengan amal soleh. Maka tidak bertembung di situ. Jadi kalau kata soalannya tadi, nak minum air itu apa prasyarat dia begitu-begini ni? Kalau kita memang bakal ahli syurga, maka di situ tidak ada masalah dah untuk kita minum air tersebut, ya. Dengan rahmat Allah jugalah akhirnya kemuncaknya, dan asbab daripada amal soleh kita, insya-Allah. Jarang sekali orang yang boleh masuki beberapa pintu. Dikatakan Abu Bakar radhiyallahu anhu terbuka semua pintu. Tapi bagaimana dengan isteri yang mentaati suami, terbuka semua pintu syurga? Secara khusus untuk ada hadis berkaitan ini adalah, tapi saya betul-betul tak ingat. Saya jarang bermain di situ. Saya duk baca hadis-hadis ni yang banyak yang kita sedang bincang ni. Tapi yang berkaitan dengan fadilat isteri taat pada suami dan seumpamanya apa semua tu, yang umumnya banyak, tapi pun kena tengok konteks. Kadang-kadang hadis macam ni boleh disalah faham dan dimanipulasi. Kena tengok juga, ya, taat yang macam mana. Tapi yang penting memang taat pada suami wajib, dan isteri suami mesti bukan sekadar suami mesti menjagalah kebajikan isteri, dan isteri mesti taat pada suami pada benda yang ma'ruf. Tapi ada parameternya, iaitu la ta'atil makhluq bi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk pada perkara yang maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Suami suruh benda buat mana maksiat, tak boleh nak taat, tak boleh. Mesti tak setujulah, mesti tak setuju. Mesti menyatakan tak setuju tu. Tak boleh ikut je, tak apa, ni Allah Taala suruh ni taat pada suami, suami suruh jangan tutup aurat sebagai contoh. Tak boleh lah. Tak boleh kata ini hak saya. Memang saya isteri awak, tapi dalam masa sama saya hamba Allah Taala. Antara jadi isteri awak dengan hamba Allah lebih besar. Jadi kena bijaksana juga, kena ada ilmu jugalah kesimpulannya. Baik, ada lagi ni katanya, kalau orang yang tak solat maksudnya tak ada cahaya pada dirinya, ya. Kalau sepanjang hidup tak pernah solat, makanya tak pernah berwuduk. Jadi bila tak berwuduk, memang tak ada cahaya lah. Jadi sebab itulah mereka yang pernah berwuduk, konsisten istiqamah, itu tak ada isu. Tapi yang jenis tak istiqamah ni lah, yang kita risau. Takut cahayanya tak kuat ke, malap ke, lagu mana ke. Jadi bayarlah Rasulullah tak cam ni, masalah lah kita di akhirat esok ni. Buatnya Rasulullah tak cam macam mana? Begitu. Jadi ambil wuduk dengan sempurna, belajar ambil wuduk dengan baik. Sempurna ni tak semestinya membazir air. Orang kita ni dia faham sempurna tu ambil wuduk macam dah mandi lah. Basah kuyup satu badan. La ilaha illallah Muhammad Rasul. Lepas ni buka YouTube, cari cara ambil air sembahyang ikut sunnah. Guna satu botol air, separuh tu dah cukup dah sebenarnya. Tapi kita ni sebab orientasi pengajaran kita tidak memfokuskan kepada perkara itu, dan disebabkan di alam Melayu ni airnya banyak, sungai banyak, telaga banyak, jadi ihtiyat, hati-hatinya kita itu dah membawa kepada pembaziran dan juga was-was. Sampai lenjun-lenjun lah ambil wuduk. Kenapa ni? Berasa tak clear lagi. Orang Arab dengan air yang tak ada, ambil air gitu saja. Dah seumpamanya. Pintu syurga maksud saya pintu syurga. Masuk daripada mana-mana pintu syurga tu. Tu ada hadis-hadisnya yang khusus. Boleh nanti kita cari hadis-hadisnya, kita tak tahu. Siapakah golongan yang nanti kelak pertama yang paling hebat apa dia? Masuk syurga tanpa hisap. Itu menarik kalau kita belajar hadis maudhu'i, dia panggil hadis tematik. Ustaz Yusuf Arba'in kan bincang bab syurga, hadis-hadis ayat Quran dan hadis pasal syurga. Sifat dia begini. Tapi di sana ada tema-tema lain. Contohnya dalam Riyadhus Salihin min kalam Sayyidil Mursalin tu, kitab Riyadhus Salihin, Imam Nawawi telah susun ikut tema-tema. Dan ini menariknya. Kita ambil satu tema. Ada di sana golongan yang masuk syurga tanpa hisab. Ada lagi golongan yang masuk syurga daripada mana-mana pintu yang dia nak, dia boleh masuk.
Ada yang ada pintu khusus untuk mereka. Babur Rayyan. Babur Rayyan apa dia? Babur Rayyan untuk golongan yang berpuasa. Nah, ada lagi dah seumpamanya. Itu ada perincian-perincian dia. Saya pun tak ingat semualah, kita pun tapi seronoklah, seronok untuk kita tahu perkara tersebut. Antara yang saya ingat golongan yang masuk syurga tanpa hisab yang Rasulullah sebut adalah apa dia? Golongan yang tak pernah melakukan ruqyah, melakukan jampi serapah ruqyah yang tak syar'i dan minta diruqyah. Maksudnya dia tak jadi tok bomo dan dia tak pernah pergi jumpa tok bomo pawan dukun dah percaya pada tanggal makan apa semua ni. Golongan itu dan juga dia settle benda lain lah. Bak ibadah dia settle, bak akidah dia settle apa semua ni. Dan dia ni tak pernah minta untuk dijampi dan menjampikan. Maka itu antara kriteria orang yang dapat masuk syurga tanpa hisab. Dalam satu riwayat hadis. Dalam Riyadhus Shalihin ada riwayat tersebut. Itu yang saya ingat. Baik. Okey, dirincikan lagi. Maksud saya, Ustaz, jika pintu syurga tersebut kesemuanya untuk isi taat, adakah itu standing Abu Bakar? Tak mungkin setanding dengan Abu Bakar. Abu Bakar ni dia punya debu yang lekat di kuda dia, di kuda dia pun tidaklah sebesar, tidaklah lebih besar, lebih kecil daripada, maksudnya ada orang buat perbandingan antara Umar bin Abdul Aziz dengan Umar Al-Khattab ataupun siapa dia yang datang kemudian lah, ulama-ulama ataupun sesiapa yang hebat yang datang kemudian zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in dengan sahabat. Dia buat perbandingan. Maka ulama-ulama antaranya Imam Ahmad bin Hanbal, tak silap saya, dia sebut debu yang lekat di hidung sahabat Muawiyah ke Umar ke apa semua lebih besar daripada segala effort yang dibuat oleh umat yang datang kemudian. Walaupun digambarkan bahawa Abu Bakar adalah antara individu yang dibenarkan masuk syurga daripada mana-mana pintu dan seorang isteri yang taat pada suami, tapi dari sudut martabat di sisi Allah tetaplah tak boleh sama. Lain. Cuma kalau kata fadilat tadi sahih, yang fadilat isteri taat suami masuk pintu syurga mana-mana tu saya tak ingat. Saya betul-betul tak ingat. Kalau boleh ada sumber tu, boleh bagi pada saya. Saya betul-betul tak ingat. Yalah, kita bukan ada maklumat semua dalam kepala ni. Saya betul-betul tak ingat. Benarkah tidak riwayat tersebut? Kena cek dulu, sahih ke tidak, dan seumpamanya. Wallahu a'lam. Kak Syida kata Ustaz Endang selalu remind bab ini, tak minta diruqyah dan tidak meruqyah. Ruqyah di sini maksudnya ruqyah yang tidak syar'i, Kak Syida ya. Adapun ruqyah syar'iyah tidak ada masalah. Kita boleh ruqyah diri kita sendiri. Macam mana? Ambil air segelas, baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tak ada masalah. Kemudiannya apa dia? Ayatul Kursi ataupun ayat ruqyah lain, tak ada masalah, itu ruqyah syar'iyah lah. Ni Kak Liza bagi jadilah wanita saleh. An Abdul Rahman Auf Rahman Ba'al Rasulullah SAW. Apabila seorang wanita melaksanakan salat 5 waktu, berpuasa bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, taat pada suami, nescaya akan dikatakan kepadanya masuklah syurga. Okey, bukan taat pada suami saja ya. Berdasarkan hadis ini riwayat Ahmad, satu hadis hasan. Kalau tengok sini prasyaratnya banyak juga tu. Maksudnya sempurna segala tuntutan asas Islam. Solat, puasa, menjaga kemaluan, taat kepada suami. Yalah, itulah. Cuma kalau kata daripada ini, kemudiannya dikatakan adakah statusnya sama dengan Abu Bakar, sahabat-sahabat yang dibenarkan masuk syurga daripada semua? Tetap tidak sama taraf, tak mungkin sama. Tak mungkin. Tahap keimanan, tahap ketakwaan tak mungkin sama. Sebab para sahabat ni secara jelas nama mereka disebut oleh nas hadis Nabi SAW. Abu Bakar syurga, Ali syurga, ni Rasulullah sebut. Tentera-tentera yang berkuda, bangsawan yang menyeberangi laut, armada laut, semua mereka adalah syurga. Itu jelas sebutan-sebutan lafaz
Bahkan Quran menyebutkan radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah redha pada mereka dan seumpamanya. Wallahu a'lam. Baik. Tapi seronok ya jadi wanita ni. Ini saja syarat dia. Tapi Ustaz, berdasarkan hadis juga kan mengatakan ramai golongan wanita masuk neraka kan, walaupun kita rasa macam mudah. Nak tahu mudah tak mudah, mai duduk tempat orang perempuan macam mana nak Hadis yang sabar kata tu. dalam neraka wanita paling banyak. Kena difahami bahawa wanita memang lebih ramai pada lelaki dari sudut kapasitinya, bukan bermaksud bila wanita banyak lelaki sikit. Wanita banyak tu lelaki pun banyak juga. Dia tak ada vice versa, menang-menang, siapa menang siapa kalah. Cumanya ketaatan itu dan ujian untuk wanita itu lebih haluslah. Aurat mereka apa semua itu begini dan seumpamanya itu lebih rumit berbanding dengan lelaki. Tapi dari sudut tanggungjawab, beban tanggungjawab taklif, lelaki lebih besar lah, suami dan seumpamanya. Cuma hari ini hak sama rata, tak puas hati. Kenapa lelaki boleh, suami tak boleh? Lelaki boleh, wanita tak boleh. Jadi kita pun kata kalau begitu, kita pun nak share semua beban kita. Ambil lah. Allah Ta'ala nak bagi ringan dari sudut syarak. Tiba-tiba kita tak puas hati. Tak cukup ni ya Allah. Kenapa bagi sikit sangat, bagi banyak lagi? Itu tak cerdik lah puan-puan. Dan Allah bagi sikit tu, jagalah yang sikit tu sebaik mungkin. Jangan duduk pandai-pandai. Allah, macam sikit sangat ni. Kami tak lekeh, kami pun mampu juga. Jangan begitu. Jangan begitu ya. Lain jadinya nanti. Ustaz, Betul. Ya. kita okey, habis sampai penghujung. Cuma satu soalan ni kan. Suara tak berkeras sangat dalam puasa ni Ustaz. Apa tu, tadi kan banyak hadis yang kita jumpa kan, Rasulullah mengatakan itu sahabat-sahabat Rasulullah yang tak dapat minum air Kausar tu kan, air dia tak dapat, air telaga haud Nabi Muhammad SAW tu. Ramai di kalangan sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Macam mana tu Ustaz, sahabat-sahabat dia masukkan sahabat tu dan dia pernah bersama Rasulullah SAW dan dia pernah melihat Rasulullah SAW, tetapi dia juga tak dapat minum. Siapakah mereka tu Ustaz? Tadi dah disebutkan Syeda bahawa mereka golongan yang murtad selepas Rasulullah wafat. Yartaddu, mereka yang murtad, mereka yang telah jadi kafir lah. Maksudnya jadi Rasulullah katanya selepas Rasulullah wafat, mereka menjadi ahli riddah, murtad. Kan golongan yang tak nak bayar zakat apa semua tu, yang berperang jadi nabi palsu apa semua tu, mereka jadi Islam zaman Rasulullah hidup lagi belaka tu. Tetapi kemudian mereka murtad, sebagian besar ramai pengikut pada Musailamatul Kadzab, ribu-ribu ya. Bukannya sikit ya, ribu. Cuma mereka ni bukan akbarus sahabah lah, bukannya sahabat besar Aus dan Khazraj ataupun Muhajirin dan Ansar. Cuma mereka sempatlah kategori sahabat lah mereka ni, iaitu Islam dan pernah jumpa Rasulullah. Tapi mereka ni sahabat yang kecil-kecil, yang daripada kaum lain, daripada luar Madinah apa semualah. Sebab itulah dan bahkan sebilangan daripada yang dianggap sahabat Rasulullah adalah golongan munafik. Munafik asfali minan nar. Itu tak pelik tu. Jadi itu dijamin nas. Jadinya mereka yang murtad, yang taddu mereka. Dan ini membuktikan Rasulullah pun tak tahu ada sahabat-sahabat ataupun orang Islam zaman Rasulullah sendiri yang Rasulullah kenal telah murtad. Sebab tu kita kata orang yang dakwa macam tu, macam ni Rasulullah menjelma datang ke Allah, masih takbir lagi, masih ambil tahu. Kita kata tak, Rasulullah berada di Illiyin, roh baginda di Illiyin, jasadnya dalam kubur di Madinah tu. Tapi roh baginda di Illiyin, tempat yang tertinggi di sisi Allah, di alam barzakh. Lagu mana wallahu a'lam. Sesuai dengan kesempurnaan dan sesuai dengan ketinggian kedudukan Nabi di sisi Allah, maqam mahmudah. Itu ialah. Tak boleh nak describe lebih-lebih. Ya Ustaz. Dah faham Ustaz kan, maksudnya kan bila Ustaz describe macam tu, maksudnya kan memang betul. Sebab Rasulullah pun tak tahu ada kalangan umat dia masa sezaman dengan dia tu ada apa? Ada yang ada yang dah murtad kan. Jadi Kak Syida, kalau Rasulullah pun tak tahu, tiba-tiba Tok Wali yang boleh tahu, mentadbir alam, bagi rezeki apa semua ni, mari daripada mana? Kalau Rasulullah pun Allah Ta'ala tak bagi power tersebut, Masya Tok Allah Wali Ustaz. mari daripada mana? Betul lah Ustaz, baru kalau terfikir Ustaz bila Ustaz kupaskan macam ni detail sikit kan.
Tak, maksudnya kita baca hadis ni lah kan, berkenaan dengan hadis-hadis ni baru kita tahu macam mana dikatakan Rasulullah SAW, sedangkan Rasulullah SAW pun tak tahu yang ada umat sezaman dengan dia tu, umat dipanggil Rasulullah SAW pun Ya, murtad, dan masa nak minum air itu baru Rasulullah sedar kan. ya. Tu Subhanallah, pun Masya selepas Allah. malaikat bagi tahu, Ha, innaka la tadri ma hadatsu ba'daka. Jadi ish. sebab tu kita tak boleh nak terima orang mari dakwa ni, kubur ni Tok Wali ni tahu dia keluar. Kita stres lah, kita rasa nak marah lah. Itulah Ustaz, kalau tak belajar lagi kita percaya kan, kita macam 50-50 je lagi kan. Ah, Tapi hari ni bila kita Ustaz kupas betul. hadis tu, berkenaan dengan apa, sahabat sendiri pun, di kalangan sahabat sendiri pun Rasulullah tak tahu dia murtad selepas Rasulullah SAW wafat kan. Sahabat Subhanallah kecil lah, Ustaz. bukan sahabat besar. Kadang-kadang kita Faham dengar lah sahabat-sahabat kan. ni pun Maksudnya masa tu benar. umat dia ramai kan, Rasulullah SAW kan berbagai tempat lagi Betul. kan. Betul, Masya Syida. Allah. Alhamdulillah. InsyaAllah kita dah 10.30 kita berhenti. Saya pun nak kena berlari ke Hantar anak hantar anak sekolah semua bulan ni. Berapa orang Ustaz? Baik. Ustaz? Berapa orang nak kena uruskan tu? 2 orang. Dia 2 tak orang. ada van yang boleh ambil ke lagu mana ke begitulah. Oh. Belum jumpa lagi. Anak Ustaz 5 orang ya Ustaz? Anak Ustaz. 5 setakat ni insya-Allah. InsyaAllah. Okey. Okay Ustaz, Alhamdulillah kita pada Terima kasih sampai Kak ke Syida dan penghujung dia. semua ya. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Saya mohon keluar awal sikit. Okey Ustaz. Faham Ustaz. Okay. Silakan Ustaz. Terima Saya kasih. tunggu je dulu. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat semua, kita pun sudah berakhir siri untuk yang ke 8 ni. InsyaAllah kita akan jumpa lagi sesi yang ke-9. Harap-harap pada sesi yang akan datang nanti buku kita dah sampailah, terimalah buku-buku kita yang kita order tu kan senang sikit nak kita nak orang kata nak recap balik ke, lepas tu kita nak buat homework balik semua baca ke apa kan. Ini kalau kita berdasarkan kita punya catatan saja kan apa yang sampai ke tadi. So insyaAllah kita jumpa lagi. So saya akan sesi lepas pagi ni lepas tak baca tasbih kafarah lagi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Okey, terima kasih Puan Ainun, terima kasih Kak Azhar. Kita jumpa lagi semua insya-Allah esok dengan siri pengajian syirah pula ya dengan sama Ustaz Baik insya-Allah. Terima kasih Lina. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Ainun. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sama. Kita jumpa lagi ya insya-Allah. Lagi besok. Terima kasih Kak Pa. Jumpa esok Kak Pa ya. Esok kita akan bicara tentang keturunan Rasulullah SAW, ahli keluarga Rasulullah SAW. Topik yang khas lah tu insya-Allah besok. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syida, hari ni Ustaz Yusof Arba'in tak ada kan? Itulah Kak. Nanti saya akan cuba discuss balik dengan Ustaz dan minta satu sesi saja. Tapi tak apalah, kita yang tak ada tu boleh kita join yang kelas yang Kak bagi tadi nanti ya kan. Memang tak ada. Buat masa sekarang ni, saya tak dapat information yang dia akan adakan kelas petang tu lah lagi kan. Mungkin Ramadan ni Ustaz Yusof cuti ke saya tak pastilah kan. Okey. So kalau tak ada, join yang akak share tu lah. Yelah, nanti saya cakap dalam grup insyaAllah. Tak apalah kalau you follow through admin, kita akan pertimbangkan sebab Ustaz Nazri memang kita punya staff kita punya speakers kan. Jadi kita raikan lah dia punya ilmu tu. Saya cakap dalam grup kan. InsyaAllah boleh, tak ada masalah. Terima kasih Kak Azhar because you buat tu through admin kan. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye semua.